Okey, mana lagi ni? Ramai ke? Kelas 3D ke 3E yang ada kelas DI jap lagi? 3D. 3D Okey. Tak apa, nanti awak boleh cikgu rekod, nanti cikgu masukkan dekat Telegram je. Yang awak boleh masuk kelas DI dulu jap lagi pukul 11. Okey, kita masuk sekarang ni kita masuk untuk bab 4. Awak boleh tengok buku teks. Okey, boleh nampak tak yang cikgu share? Boleh Boleh cikgu. Okey, Boleh. terus. Okey, bab 4 ni pun sama macam bab 3. Okey, kita ada 4 subtopik. Ada 4 subtopik untuk yang ni. Okey, first awak kena tahu. Okey, kita tengok Muka surat 86. Tengok buku teks muka surat 86. Okey, semua boleh buka buku teks muka surat 86. Okey, pemerintahan Kesultanan Melayu di Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Ada 5 negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Johor. Kalau bab 3 kita hanya belajar 4 buah negeri yang terbentuknya negeri-negeri Selat. Sekarang ni kita ada 5 buah negeri, terbentuknya adalah negeri Melayu tidak bersekutu. 4 buah negeri ni merujuk kepada negeri Melayu tidak bersekutu. 5 buah negeri ni. Okey? Okey kelas, boleh Okey. So ini adalah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor, negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey, jangan tertukar, jangan sesekali tertukar dengan negeri-negeri Melayu bersekutu yang kita belajar bab 3. Sebab bab 4 ni dia lebih kurang sama tapi dia melibatkan negeri yang berbeza. Okey, kita tengok dulu pengenalan. Okey, untuk pengenalan. Okey. Kelas. Okey, sistem pentadbiran. Untuk sistem kesultanan yang diamalkan dalam pemerintahan di negeri Perlis, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor menjadi tonggak. Tonggak ni benda yang asas, yang sangat penting. Okey, sebab apa? Sebab kelima-lima buah negeri yang kita akan pelajari ni, dia punya sistem pemerintahan adalah menggunakan sistem pemerintahan berasaskan kesultanan, sistem kesultanan. Jadi mana sultan adalah orang yang paling tinggi sekali dia punya jawatan dalam sistem ini. Sultan Sultan sebagai puncak kuasa dan kedaulatan turut diperkuat dengan dukungan para pembesar. Sebelum kedatangan kuasa British sebelum British ni datang ke negeri 5 buah negeri ni, pemerintahan kesultanan merupakan asas terpenting dalam sistem kerajaan negeri-negeri ini yang membawa kepada kemakmuran. Okey, sebelum British masuk campur ke 5 buah negeri ni, 5 buah negeri ni aman dan damai sahaja, tak ada masalah. Okey, so kita tengok sebelum British masuk campur ke negeri Perlis. Okey, kita tengok dulu cerita sebelum British masuk campur dekat Perlis ni. Okey, latar belakang dia. Okey, Perlis merupakan wilayah yang terpisah dengan Kedah pada tahun 1842. Okey, sebelum British ni masuk campur, Perlis ni dia asalnya dia terletak di bawah pengaruh Kedah. Maksudnya Kedah dengan Perlis ni satu negeri dulu. Tapi telah dipisahkan oleh Maharaja Siam. Maharaja Siam ni telah memisahkan negeri Perlis dengan negeri Kedah. So negeri Perlis ni dia ada negeri dia sendirilah. Okey, mengiktiraf. Maharaja Siam ni mengiktiraf Syekh Said Hussein Jamalullah di Bangkok sebagai Raja Perlis yang pertama. Okey kelas?
Dengan gelaran Pia Sokram, Rama, Wicit, Wilis, Asmara, Pia Pilih. Okey. So, bila Perlis ni dipisahkan dengan Kedah, Maharaja Siam ni dia lantik Syed Hussein Jamalulai ni sebagai Raja Perlis yang pertama. Gelaran dia apa? Gelaran dia adalah Pia Songkram, Rama, Wicit, Wilis, Asmara, Pia Pilih. Okey, inilah gelaran yang diberikan oleh Sultan Maharaja Siam ni kepada Sultan Perlis yang pertama, Raja Perlis yang pertama. Okey, pada tahun yang sama, istiadat pengisytiharan turut diadakan di Istana Arau, Perlis sebagai pemberitahuan kepada rakyat seluruh negeri Perlis. Bila dilantik Syed Hussein ni, dia telah mengadakan istiadat pengisytiharan lah nak beritahu seluruh rakyat Perlis ni bahawa Perlis telah dipecahkan dengan negeri Kedah dan juga dah ada pemerintah dia, dah ada sultan dia sendiri. Okey. Boleh faham tak? Boleh Okey, kita teruskan. Seterusnya. Okey, hubungan luar. Okey, Perlis ni menjalinkan hubungan luar dengan Siam terus berjalan dengan baik. Dengan hubungan ini menjadi strategi Perlis untuk tidak diganggu oleh kuasa luar lah. Okey, so Perlis ni dia menjalinkan hubungan dengan siapa? Dengan Siam. Okey, dari segi pentadbiran pula. Okey. Dari segi pentadbiran, Raja Syed Hussein Jamalulai yang merupakan raja pertama bagi negeri Perlis yang dilantik oleh Maharaja Siam tadi, membentuk pasukan pentadbiran yang berwibawa terdiri daripada kalangan pembesar tempatan. So sebelum British masuk campur dekat negeri Perlis, okey, Raja Syed Hussein, raja pertama Perlis ni dia dah ada dia punya sistem ketenteraan, dia dah ada pembesar yang membantu dia. So maksudnya sebelum British masuk campur, negeri Perlis ni adalah sebuah kerajaan yang aman dan damai. Okey. Tuan Syed Abdullah ibni Syed Harun Jamalulai dilantik sebagai Raja Muda Perlis yang pertama. Datuk Arau sebagai Perdana Menteri. Kejap cikgu lupa nak record. Okey. Lepas tu Raja Arau sebagai Perdana Menteri dengan gelaran Datuk Bela Paduka Sri Perdana Menteri. Okey, negeri Perlis dibagikan kepada 22 buah mukim. Maksudnya kalau kita sekarang ni, maksudnya negeri Perlis ni dia ada 22 buah kampung. Okey, dari segi perundangan pula, berdasarkan Undang-Undang Kesultanan Kedah sebagai rujukan pelaksanaannya menitikberatkan kebajikan rakyat. Okey, so dia lebih menjaga kebajikan rakyat lah. Okey. Okey, awak tengok inilah gelaran yang diberikan kepada Raja Perlis yang pertama. Ataupun kita ringkaskan kalau soalan exam tanya apakah gelaran yang diberikan kepada Raja Perlis yang pertama ni, awak tak perlu tulis panjang-panjang ni, awak just tulis Pia Pilih. Okey, Pia Pilih sahaja. Okey, boleh faham tak untuk negeri Perlis sebelum kedatangan British dekat Perlis? Boleh faham? Boleh tak? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey, boleh kita sambung untuk Kedah? Kita sambung Kedah Okey, sebelum kedatangan British. Okey, Kedah ni adalah kerajaan Kedah bermula pada abad ke-7. Kalau awak ingat masa tingkatan 2 kita dah belajar iaitu Kedah ini adalah sebahagian daripada kerajaan Alam Melayu yang dikenali sebagai kerajaan Kedah Tua. Okey, yang wujud pada zaman kerajaan Alam Melayu. Dan juga Kedah ni memang sebuah kerajaan yang tertua di negara kita. Okay, kesultanan ini terus kekal sampai hari ini. Okay, pertapakan Islam di Kedah sejak abad ke-12 lagi telah memulakan sistem pemerintahan Islam dengan pusat pemerintahan di Kota Bukit Meriam. Okey, pemerintahan pertama yang bergelar sebagai Sultan ialah Sultan Muzaffar Shah. Okey, ini adalah Sultan Kedah yang pertama yang memeluk agama Islam.
Okey. Kalau kerajaan Perlis dia menjalinkan hubungan luar dengan Siam, kita tengok pula apa jenis hubungan luar, dengan siapakah hubungan luar yang dijalinkan oleh Sultan Kedah. Okey. Kedah menjalinkan hubungan luar dengan Siam sebagai strategi mempertahankan negeri daripada ancaman Burma. Okey. So kelas, kerajaan Perlis tadi dia menjalinkan hubungan dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Siam kan? Okey, sama juga. Kedah pun menjalinkan hubungan dengan Siam. Okey, hubungan dua hala ini berlaku dalam pelbagai cara seperti hubungan diplomatik, pentadbiran dan kewangan. Okey, dari segi pentadbiran pula, okey, untuk Kedah, sistem pemerintahan diketuai oleh Sultan dan Pembesar. Okey, sama juga dengan Perlis tadi, dia ada Sultan dan Pembesar dia yang disokong oleh undang-undang yang kemas dan teratur. Okey, Perlis dia punya undang-undang dia ambil daripada Kedah. Okey, Kedah ni dia dah ada undang-undang dia sendiri. Sebab sebelum ni kan Kedah, Perlis di bawah Kedah, di bawah kerajaan Kedah. Jadi dia punya undang-undang pun dia ambil daripada Kedah. Tapi Kedah dia ada undang-undang dia sendiri. Okey, bagi membolehkan negeri ditadbir dengan berkesan, diwujudkan pembahagian wilayah yang diletakkan di bawah pengawasan pembesar daerah. Okey, di setiap daerah diwujudkan mukim-mukim. Okey, yang dikendalikan oleh kalangan penghulu. Okey, maksudnya kampung lah. Setiap kampung ni ada penghulu yang menjaga kawasan tersebut. Pada abad ke-19 terdapat 128 mukim di Kedah. Okey, kita tengok kalau dekat Perlis hanya ada 22 buah mukim. Okey, sebab Perlis kecil kan. Okey, lagi besar daripada Kedah ni lagi besar daripada Perlis. So, Kedah dia ada 128 mukim. Okey, dari segi perundangan pula, okey, kita tengok jenis-jenis perundangan yang ada di Kedah. Okey, Kanun Undang-Undang Kedah pertama ditulis pada tahun 1650 memberikan hak kepada raja dan golongan pemerintah. Okey, terdapat 5 bab Undang-Undang Kedah. Okey, inilah contoh-contoh undang-undang yang ada di Kedah, iaitu Undang-Undang 1060 Hijrah. Okey, Tembera Datuk Seri Paduka Tuan, Hukum Kanun Datuk Kota Serta ataupun Adat Bunga Emas, Adat Kebesaran pada masa tabal orang besar, Adat Meminang dan Undang-Undang. Okey, inilah undang-undang yang ada di negeri Kedah. Banyak yang diperkenalkan. Okey, kalau undang-undang ini dia menceritakan mengenai apa kesalahan, apa hukuman kepada penjenayah yang melakukan kesalahan di Kedah lah. Okey, ni macam hukum kanun pun sama. Okey, ni lebih kepada, kalau adat meminang ni dia lebih kepada undang-undang yang berkaitan dengan adat istiadat masyarakat di Kedah. Okey. Yang ni sangat boring sikit lah. Okey, kita tengok Okey, ni. Tahukah anda, pembesar memainkan peranan penting dalam membentuk pentadbiran negeri kerajaan negeri dan tradisi Kesultanan Melayu. Terdapat beberapa kategori pembesar. Okey, pembesar peringkat negeri, ada pembesar peringkat jajahan daerah dan juga pembesar peringkat kampung. Sama juga kalau kita fikirkan yang sekarang punya sistem pentadbiran pun lebih kurang sama. Macam peringkat negeri kita ada menteri besar kalau sekarang. Peringkat daerah, jajahan semua, peringkat kampung pun kita masih ada ketua kampung. Okey. Okey kelas. Dah pergi mana dah? Tinggal berapa orang? 6 orang je. Okey. Tak cikgu, ada kelas BI. Itulah ada kelas BI. Kelas 3E tak ada kelas BI pun, tapi pergi mana ni? Tak nak belajar. Alahai. Okey, kita sambung sikit lagi Okey. Kita tengok Kesultanan Kelantan. Untuk negeri Perlis dengan Kedah, dia tak banyak beza sangat dia punya latar belakang dia sebelum British masuk campur. Sebabnya seperti yang kita tahu, Perlis ni adalah sebahagian daripada negeri Kedah sebelum ini. Dia dipecahkan oleh Maharaja Siam. Okey, kita tengok pula Kesultanan Kelantan. Okey, untuk negeri-negeri Melayu Sekutu ni kita belajar 5 buah negeri. So kita ada 3 lagi. Okey, latar belakang untuk negeri Kelantan.
Okey, meskipun Kesultanan Kelantan wujud sebelum abad ke-17 lagi, namun semasa pemerintahan Long Yunus pada tahun 1776 hingga tahun 1794, Kerajaan Kelantan berjaya disatukan. Okey. Baginda menaiki tahta dengan gelaran yang di-Pertuan. Okey, pertelingkahan antara Kelantan dengan Terengganu serta pengaruh Siam menyebabkan perubahan berlaku pada tahun 1812 sebagai strategi bagi mengelakkan ancaman Terengganu. Sultan Muhammad I membuat persetiaan dengan Siam. Okey, so kita boleh nampak kelas, negeri Kelantan ni pun dia ada berkaitan dengan Siam, di bawah pengaruh Siam. Okey, jadi Sultan Muhammad I ni dia dah buat perjanjian dengan Siam untuk mengelakkan daripada diserang oleh kerajaan Terengganu. Okey, hubungan luar, hubungan dengan kerajaan Siam. Okey, sama juga. Kedah, Kelantan, Perlis. Okey, menjalinkan hubungan luar dengan Siam. Okay, selain itu, Kelantan menjalinkan hubungan dengan Terengganu. Dia menjalinkan ada Terengganu, Kedah, Patani dan juga negeri-negeri Melayu yang lain. Okay, so banyak negeri yang Kelantan jalinkan hubungan luar. Okay, dari segi pentadbiran, Sultan dibantu oleh para pembesar. Sistem ini dikenali sebagai sistem jemaah menteri. Okey, sama juga dengan kerajaan Perlis, dengan Kedah. Okey, dia dibantu oleh pembesar. Sultan ni dibantu oleh pembesar. Okey, dalam pentadbiran wilayah, negeri Kelantan dibagikan kepada beberapa jajahan tertentu. Okey, terdapat 3 jajahan iaitu Selatan Batu Mekebang, Pasir Putih dan juga Pasir Mas. Asalnya negeri Kelantan dia ada 3 jajahan sahaja. Okey, pada peringkat paling bawah, pentadbiran dijalankan oleh Tok Kueng yang turut dibantu oleh imam. Okey, ni soalan ni selalu juga keluar exam. Okey, siapa Tok Kueng ni? Dia adalah orang yang membantu dalam peringkat paling bawah. Di peringkat kampung lah. Yang dibantu oleh imam. Imam ni orang yang bertanggungjawab di bahagian masjid lah. Okey, dari segi perundangan pula kelas. Okey, pelaksanaan undang-undang syarak di Kelantan semasa pemerintahan Sultan Muhammad II membolehkan Kelantan berada dalam keadaan aman dan makmur sebagai pusat perdagangan. Okey, so Kelantan ni dia punya undang-undang adalah lebih kepada Islamik untuk memakmurkan negeri Kelantan. Okey. Okey, ini jajahan yang sekarang, jajahan negeri Kelantan yang sekarang ni. Okey. Piar Pipit Pak D ni adalah gelaran yang diberikan oleh Raja Siam kepada Sultan Kelantan. Okey, piar-piar ni maksudnya adalah raja raja. Okey. Tok Kueng atau penggawa. Sekarang ni dipanggil sebagai penggawa lah Tok Kueng ni. Tok Kueng ni dia membantu dalam bertanggungjawab dalam kawasan di peringkat jajahan negeri Kelantan lah. Okay, ingat Tok Kueng ni orang yang bertanggungjawab pada bahagian peringkat jajahan negeri Kelantan. Okey. Okey, setakat ni boleh faham tak? Boleh cikgu, kita ada kelas BI. Okey, yang ada kelas BI bolehlah keluar join kelas BI. Okey, cikgu nak sambung lagi untuk Kesultanan Terengganu pula. Okey, bagi Kesultanan Terengganu awak boleh tengok buku teks muka surat 89. Habis yang ni okey kita boleh stop kelas. Tengok muka surat 89. Okey, latar belakang pengasas Kesultanan Terengganu ialah Sultan Zainal Abidin pertama yang menaiki tahta pada tahun 1708 dan kekal memerintah pada tahun 1733. Okey, kalau Sultan Kelantan yang pertama adalah Sultan Muhammad pertama, untuk Terengganu dia ada Sultan Zainal Abidin. Okey, sistem pemerintahan ini membawa kemajuan negeri dan memelihara kedaulatan kerajaan. Okey, di bawah sistem kesultanannya, negeri Terengganu merupakan negeri yang paling akhir menerima penasihat British. Okey, sebab dia punya sultan adalah sultan yang berwibawa, sebab itulah British sukar untuk masuk campur dalam negeri Terengganu. Okey, hubungan luar kita tengok pula. Negeri Terengganu ni menjalinkan hubungan luar dengan siapa?
Okey, pun sama menjalinkan hubungan luar dengan Siam. Selain itu, dia juga menjalinkan hubungan luar dengan Kelantan, Patani dan juga Johor. Okey, Patani ni pun sama juga. Untuk Kelantan pun dia jalinkan hubungan dengan Patani. Tapi negeri Terengganu ni dia advance sikit. Dia menjalinkan hubungan dengan Johor juga. Okey, hubungan ini membolehkan kedudukan negeri Terengganu sebagai sebuah negeri berdaulat. Okey. Seterusnya kelas pentadbiran pula, Sultan dibantu oleh pembesar sama juga dengan negeri Kelantan, negeri Perlis, negeri Kedah, dia ada sultan dia mesti dibantu oleh pembesar. Okey, sistem penghulu diperkenalkan iaitu zaman pemerintahan Sultan Omar, dia ada peringkat kampung, dia ada penghulu. Pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga dibantu oleh Tengku Musa, Tuan Hitam dan Cik Abdul Rahim. Terdapat pembesar bergelar Datuk Mata-Mata yang bertugas menyambut kedatangan pelawat. Okey, so Datuk Mata-Mata ni tugas dia nak sambut pelawat yang datang ke Terengganu ataupun orang-orang kenamaan ni orang yang berjawatan lah yang pergi ke Terengganu akan disambut oleh Datuk Mata-Mata ni lah macam usher. Okey, sistem jemaah mesyuarat kerajaan dibentuk bagi memutuskan sesuatu hukuman atau pengisytiharan negeri. Anggota dikenali sebagai ahli mesyuarat. Okey, seterusnya perundangan. Sistem pemerintahan Sultan Zainal Abidin dia menggunakan perundangan dan kehakiman berasaskan prinsip keadilan Islam. Sama dengan Kelantan tadi, dia berasaskan sistem pemerintahan kerajaan Islam. Okey, ketika pemerintahan Sultan Zainal Abidin ketiga ni, okey, baginda melantik Tengku Musa. Tengku Musa tadi sebagai ketua Jabatan Mahkamah dan menjalankan urusan berkaitan keadilan dan perundangan. Okey, undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu juga digubalkan. Ini adalah salah satu contoh undang-undang yang ada di Terengganu. Hakim mahkamah pula dipilih secara teliti daripada individu yang berkebolehan. So dia ada undang-undang mahkamah, ni ketua jabatan mahkamah untuk menyelesaikan masalah jenayah, masalah yang berlaku di Terengganu lah. Okay, so nampak perundangan yang ada di Terengganu lagi sistematik, lagi berkesan. Okay. Dan dia melantik hakim ni daripada orang yang betul-betul boleh dipercayai lah dan mempunyai pengetahuan dalam agama Islam yang luas. So, okay, kelas yang terakhir sekali. Okay, Johor. Okay, Johor ni sebuah negeri yang antara yang paling sukarlah untuk British dapatkan. Okay, sebab dia punya Sultan Johor ni adalah seorang antara sultan yang berwibawa. Kalau awak tengok tadi, sebab itulah Terengganu pun menjalinkan hubungan luar dengan kerajaan Johor. Sebab dua-dua Sultan Terengganu dan Sultan Johor ni adalah seorang sultan yang berwibawa. Sesiapa yang nak menakluki negeri dia, sukar. Okey, latar belakang kita tengok untuk Johor. Okey, institusi kesultanan di Johor mempunyai sejarah yang panjang sebaik sahaja jurai keturunan Sultan Melaka berakhir pada tahun 1699. Kesultanan Johor dipengaruhi oleh keturunan bendahara. Okey, di mana kita tengok yang sebelum ni kita dah belajar masa tingkatan 2. Okey, tingkatan 2, Kerajaan Johor Riau. Kerajaan Johor Riau ni dia punya merupakan kerajaan Johor lah. Dia punya sultan adalah daripada Kesultanan Melayu Melaka. Konflik politik yang berlaku membolehkan keturunan Temenggung Daim Ibrahim menjadi pemerintah di Johor. Kedudukan ini diganti oleh anak baginda iaitu Daim Abu Bakar yang menjadi Sultan Johor. Okey, ini dia punya latar belakang untuk Johor. Hubungan luar pula Maharaja Abu Bakar. Ni seorang maharaja, seorang Sultan Johor, pemerintah Johor yang sangat berwibawa menjalinkan hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain termasuklah Terengganu, Perak, Pahang dan juga Selangor. Dia tak jalinkan hubungan dengan Siam. Untuk Johor ni dia tak menjalinkan hubungan dengan Siam. Selain itu, baginda menjalinkan hubungan dengan negara-negara luar melalui lawatan ke Eropah dan Jepun. So nampak tak kewibawaan Maharaja Abu Bakar ni sebab dia juga turut menjalinkan hubungan dengan negara-negara Eropah. Kesannya kuasa-kuasa ini mengiktiraf kedudukan Johor. So kuasa-kuasa Eropah ni mengiktiraf kedudukan Johor sebagai sebuah kuasa yang besar juga dalam kerajaan Melayu. Okey, dari segi pentadbiran. Okey, sikit lagi cikgu habiskan. Okey, ketika zaman pemerintahan Raja Abu Bakar, Johor mengalami zaman
pemodenan. Disebabkan kewibawaan Maharaja Abu Bakar. Baginda mengasaskan sistem pentadbiran moden yang cekap dan berkesan dengan mewujudkan majlis jemaah di Raja Johor. Okey, yang ini yang Maharaja Abu Bakar buat. Jemaah menteri dan jabatan-jabatan kerajaan. Pembesar-pembesar kerajaan seperti Datuk Seri Amar Diraja dan Datuk Bentara dalam bertanggungjawab membantu pemerintahan Sultan. Okey, ini orang yang bertanggungjawab nak bantu Sultan lah. Selain itu, jawatan menteri besar dan setiausaha kerajaan diwujudkan bagi melicingkan pentadbiran negeri Johor. So, banyak jawatan-jawatan yang diperkenalkan oleh Maharaja Abu Bakar untuk melicingkan pentadbiran negeri Johor. Okey, dari segi perundangan pula, kita tengok apa undang-undang yang diperkenalkan oleh Kesultanan Johor. Okey, Kesultanan Johor memasyurkan undang-undang tubuh kerajaan yang digunakan sebagai aturan dalam pemerintahan. So, Johor ni dia punya undang-undang yang paling utama adalah undang-undang tubuh kerajaan. Namanya undang-undang tubuh kerajaan. Okey, kelas. Okey. Boleh faham tak? Okey, kita dah habis Kita dah habis untuk 4.1. Sebelum kita masuk 4.2 ni adalah mengenai peluasan kuasa British di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tadi kita belajar sejarah sebelum peluasan kuasa British. Untuk 4.2 nanti kita akan belajar mengenai macam mana British meluaskan kuasa dia di Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu, dan juga nanti kita akan belajar juga peluasan kuasa British di Johor. Okey, dan akhir sekali bila dia British ni berjaya menguasai negeri kelima-lima buah negeri ni, okey, macam mana dia membentuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Okey. Okey, ada soalan tak? Ni siapa? James Bond, Mumtaz, Aisyah, ada soalan? Okey, ada soalan? Ada soalan? Boleh Boleh faham Okey. Boleh. Okey. So cikgu habiskan meeting untuk hari ni. Setakat ni saja Okey. Okey, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Sama. Salam.